Yang disebut Al-Miqdad bin Aswad. Al-Miqdad bin Aswad tu, Aswad itu bapa angkat. Kita akan ceritalah sedikit sebelum kita pergi cerita dia dengan Nabi tu. Kata riwayat yang disebut oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab dia Al-Isabah fi Tamyidis Sahabah, dia kata bapa Miqdad ni, Amr ni, dia telah bunuh satu orang di kampung dia, di Hadramaut. Lepas tu dia pindah pergi duduk di Kindah. Dia berkahwin di situ dan lahirlah Miqdad. Miqdad ni bila dia besar, dia pula pergi cari pasal. Pak dia dulu dah pukul satu orang, lari daripada kampung pergi duduk tempat lain. Menikah dengan orang situ, beranak Al-Miqdad ni. Miqdad ni pun bila mai besar, dia jadi jaguh lagu pak dia jugalah. Gedebe. Samsing. Dia telah potong, fadaraba. Dia telah potong kaki satu orang nama Abu Syamr bin Hajar. Dia potong kaki kawan tu, dia pun lari, tinggal kampung dia, pergi ke ila Makkah. Asal dia mana? Hadramaut. Dia lari ke Mekah tu pasal dia potong berkelil-berkelil, dia tetak kaki kawan tu, dia lari. Okey. Apabila dia sampai di Mekah, dia telah jadi anak angkat kepada Al-Aswad bin Abdu Yaghuth Al-Dhuhri. Itu yang boleh nama Al-Aswad tu. Al-Aswad ni pak angkat dia di Mekah. Okey. Jadi terkenalah Al-Miqdad bin Al-Aswad. Kemudian tuan-tuan, dia menggunakan nama Al-Miqdad bin Aswad ni seterusnya. Dah tak pakai nama Al-Miqdad bin Amr tadi ni. Bin Amr tadi. Apabila turunnya ayat surah Al-Ahzab ayat 5 yang tak benarkan kita memanggil anak-anak angkat ini dengan bin kepada bapa angkat. Dulu kalau kita tengok dalam pendaftaran, kalau kita bela anak angkat, dia akan letak apa? Kalau tuan-tuan ada ambil anak angkat, letak nama tuan-tuan dalam registration tu, dia akan letak Maula. Dulu kan? Dia letak Maula. Di pendaftaran surat beranak tu, dalam undang-undang negara kita, dia ada kod tau. Kod yang boleh tahu sejarah asal usul budak tu. Kod dia, ada kod dia. Anak angkat, anak apa, anak nu, anak buluh betung, anak apa, semua dia boleh trace sampai ke asal. Itu pendaftaran lah. Okey. So sekarang ni Quran kata ud'uhum liabaihim. Panggillah anak-anak angkat dengan nama bapa-bapa mereka. So dia pun tukarlah nama dia Al-Miqdad bin Amr. Tapi nak buat macam mana? Yang popularnya apa dia? Al-Miqdad bin Aswad. Tapi malam ni kita tahulah Al-Aswad itu adalah bapa angkat dia. Dia Al-Miqdad bin Amr. Al-Miqdad di antara sahabat yang awal masuk Islam, minas sabiqin, golongan yang first masuk Islam. Bila Nabi mula menyebarkan dakwah, di antara sahabat Abu Bakar yang masuk awal ni, siapa dia lagi? Bilal, Ammar, Yasir, ni semua yang masuk awal ni. Termasuklah Zubair apa semua ni. Al-Miqdad antara salah seorang yang pertama awal masuk
Islam. Dan Al-Miqdad ni kalau kita tengok secara ringkasnya, salah seorang daripada panglima perang Nabi. Maksudnya di antara orang yang sangat hebat, beranilah, memang beranilah. Kita tengok sebelum Islam pun dia tetak kaki kawan tu lah. Kan? Dia merupakan tentera berkuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Miqdad ini antara orang yang sangat lantang bersuara. Dia sangat vokal. Maksud dalam mesyuarat, pandangan dia antara pandangan yang Nabi ambil kira. Dalam mesyuarat ni, kena cakap. Siapa dia yang rajin bercakap, yang bagi buah pendapat, yang bagi fikiran yang elok ni? Miqdad ni lah. Antaranya, ketika mana apa yang disebut oleh para ulama, mesyuarat perang yang pertama, Badar. Kita dalam mesyuarat kena cakap. Itu tujuan mesyuarat. Itu tujuan mesyuarat. Wa amruhum syura bainahum. Mesyuarat ni tuan-tuan, dia bukan satu benda yang kadang-kadang orang kita dia kata aku malas pergi mesyuarat. Mesyuarat tak berhenti. Kan? Tapi masalah kita, orang budaya orang Melayu ni, mesyuarat ni lebih kepada menyembang, muhur, tak tahu halau kan. Mesyuarat ni sebenarnya perintah Allah. Mesyuarat ni dalam erti kata yang lain ibadah. Siapa-siapa yang pergi mesyuarat dengan niat untuk menunaikan sunnah, dia dapat pahala. Mesyuarat ni sunnah Nabi. Hatta dalam Quran pun dia kata, kalau kamu nak memutus susu, isteri tak mau menyusu, tak cukup lagi 2 tahun, dia nak putih susu dah. Orang Perlis kata dia nak dia nak stop. Dia kena bincang, suami isteri kena mesyuarat. Kan? Mereka dua, tak payahlah. Tu Imam mai Ustaz malam ni. Awak pula mesyuarat Ustaz. Mesyuarat apa? Minta jadi pengusi, saya dengan bini ni macam mana? Atau dia tak mau menyusu lah, minta tu Imam. Tu Imam kata, bab tuan-puan mesyuarat dua pun padan kan. Ini nak buat mesyuarat ni. Kan? Jadi Nabi panggil mesyuarat. Ketika mana mereka mesyuarat, dia kata apa? Dia kata, ya Rasulullah. Ini dia punya pandangan dia. Nabi tanya macam mana? Nak pergi perang ni, mesyuarat besar ni. Mesyuarat melibatkan panglima, pakar-pakar ni semua ni. Kata Miqdad, imdi lima araka Allah fa nahnu ma'ak. Wallah. Rasulullah bergerak. Dia kata, imdi. Jalan. Ini dia panggil apa? Pantang mundur. Membujur lalu, melintang patah. Dia kata, lima araka Allah. Apa yang Tuhan suruh. Jalan. Fa nahnu ma'ak. Kami akan berdiri di belakang kau. La naqulu laka kama qalat Banu Israil Musa. Kami bukan lagu perangai Bani Israel. Bani Israel ni dia kata apa? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Bani Israel dia kata dekat Musa dia, Musa hang pi dengan Tuhan pi perang hampa dua, kami nak duduk sengap tang ni. Kami Miqdad dia kata kami tak cakap macam tu. Kami kata apa? Idhhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah engkau Muhammad Rasulullah bersama dengan Allah berperang. Inna ma'akuma muqatilun. Dan kami akan berperang bersama. Jadi Nabi bila dengar kata-kata macam tu, Nabi seronok. Ni Miqdad punya cakapan dia tu bagi orang seronok, bagi semangat kan. Itu disebut oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir dalam kitab dia Al-Bidayah wan Nihayah. Kemudian tuan-tuan, Miqdad ni juga pernah dilantik oleh Rasulullah sebagai gubernur ataupun sebagai wakil kerajaan. Nampak? Dia pernah dilantik sebagai wakil kerajaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya antara sahabat ni yang bukan calang-calang orang, Nabi lantik. Cuma bila dia balik, dalam riwayat sebut, Nabi tanya dekat dia, kaifa wajadta al-imarah? Ketika dia balik tu, Nabi tanya, apa perasaan hang jadi ketua? Dia kata, ya Rasulullah, ma dhanantu illa anna nas. Dia kata, Rasulullah, sebelum tu dia kata, dia tak mau dah jadi ketua. Sebab dia sebut, apabila aku jadi ketua,
manusia mengerumuni aku. Tawaduk dia. Dia kata salah satu benda yang dia tak mau jadi ketua ni, orang berimpun pergi kat dia. Sebab dia ada kuasa dan dia takut benda tu. Selagi mana aku hidup, aku tidak akan menerima jawatan. Itu kata Al-Miqdad bin Aswad. Jadi dia ni lah yang kita nak baca kisah dia. Rasulullah mengkahwinkan dia dengan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Duba'ah bintu Az-Zubair. Nabi bagi menikah pula dengan adik-beradik dia, Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. So, itu latar cerita tentang Al-Miqdad bin Aswad. Sekarang ni tuan-tuan, kita baca sedikitlah kisah dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdurrahman bin Abi Layla anil Miqdad qal, daripada Abdurrahman bin Abi Layla daripada Al-Miqdad qal, dia bercerita. Jadi cerita ni mai daripada dia sendiri. Sumber yang pertama, aqbaltu ana wasahibani li, aku bersama dengan dua orang sahabatku. Tiga orang lah, dia dengan dua orang sahabat dia. Wa qad zahabat asma'una wa absaruna minal jahd, kami bertiga sangat lapang sehingga mata pun jadi kelam semacam, telinga pun jadi bengang semacam, pasal lapang. Tuan-tuan bisa lapang tak? Lapang ada tak sampai tera ni? Dia kata zahabat asma'una, telah pergi telinga kami. Maksudnya tak dengar. Pasal apa tak dengar? Lapang, bukan pekak. Punya tak larat. Kita pekak sampai terlebih kenyang. Han kata apa? Aku sengkak balik. Dia oleh kerana minal jahdi, oleh kerana letih, penat, lapar, tak ada duit nak makan, miskin. Lupa nak habang. Miqdad ni fakir, dhaif. Dia ni orang miskin, orang fakir daripada geng Ahlus Suffah yang duduk di masjid Nabi tu tunggu orang belanja makan. Depa ni tak ada duit, miskin. Memang miskin sungguh. Geng-geng depa ni lah Miqdad, Abu Hurairah, 3-4 orang ni memang tak ada duit, memang harap orang bagi. Tiba-tiba lantik pergi jadi ketua, tak mau kan. Kita mau kalau miskin lantik pergi jadi ketua, lepas tu ketahuan. Faja'alna na'ridu anfusana ala ashabi Rasulillah. Oleh kerana kami lapar, kami pun pilah cari di kalangan na'ridu anfusana, macam kami ni pi duk offer diri kami lah. Sahabat-sahabat Nabi, siapalah yang nak jadikan kami ni tetamu. Macam kita lapar, duit tak ada. Kan? Macam kenal. Ngaji sekali Gunung Semanggol. Gunung Semanggol kan, tasawuf. Seorang ke? Bertiga. Kenapa tak dipanggil? Ingat ada lagi cerita tu? Kan? Tapi sahabat Nabi ni dia pun biasalah. Memang di kalangan sahabat mereka berebut-rebut nak jamu orang. Sebab itu kempen Islam, kempen bagi makan. Lepas itu Nabi bila dia sampai di Madinah, antara perkara pertama yang kita selalu dengar, dia suruh bagi makan. Kadang-kadang dakwah ni tak payah cerita panjang, tak payah ceramah panjang. Jamu orang makan, dia rasa kenyang, dia rasa seronok, dia masuk, dia ikut. Kan? Nampak? Tapi malangnya, falaisa ahadun minhum yaqbaluna. Siapa pun tak semawa. Sebab barangkali depa pun tak ada apa nak jamu. Jadi dia kata falaisa ahadun minhum, tidak ada seseorang pun di antara mereka yang kami harapkan untuk mereka bagi kami makan, panggil pergi di rumah, jadikan kami tetamu ni,
yaqbaluna. Tak ada siapa pun yang kita kalau tuan-tuan nampak orang miskin, orang tak ada duit nak makan, kita ambil peluang jamu. Besarnya fadilat bagi orang makan. Kan? Nampak? Ha? Kita tak payah tunggu orang mati bagi makan. Orang tak mati pun kita bagi makan. Kadang-kadang orang bila dia tak ada siapa mati dalam kampung ni. Apa? Lama tak makan peri. Kan? Ada duit sikit buat kenduri. Kenduri tak semestinya besar. Sahabat-sahabat Nabi kadang-kadang mereka ada duit sikit, habang dekat bini, banyak sangat hadis lagu ni, cukup banyak. Masak 3-4 orang, sekali aku nak pergi panggil Nabi dengan 3-4 orang. Dia mai panggil, ada ramai-ramai, tapi dia habang Nabi, ni Abu Bakar ke Umar ke, 2-3 orang pergi. Yang lain dia tak panggil. Pasal apa? Pasal takat tu ya. Kadang-kadang tuan-tuan baca kan, Nabi semawar lagi seorang pergi. Sampai di rumah Nabi kata panggil kami, tak panggil dia. Artinya apa? Memang sahabat ni kerak buat kenduri. Tak payah tunggu besar. Kita masalahnya banyak duk fikir hala kok nu, hala kok ni. Tak padan kita buat nuri, malu kok orang. Takkan nak buat kecil-kecil kan. Nuri bagi kita mesti besar. Nampak? Ha? Lepas tu tuan-tuan dia kata fa'ataina nabi. Kami tak nampak orang lain dah. Nabi ya. Pasal Nabi ni lagu mana pun dia tak pernah tolak. Tu. Fa'ataina nabi, macam kita lah kan. Kita akan ada satu orang yang kita tahu dia ni kalau kita pi boleh kan. Macam mana? Hang telefon dia tengok kan. Dia mesti tolong ya. Itu. Fa'ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fantalaqa bina ila ahli fa idza thalathatun a'nus. Dia kata kami pun pergilah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bawa kami balik ke rumahnya. Bawa balik. Nabi dia sifat dia macam tu. Bawa balik. Kadang-kadang dia tunggu orang bagi sedekah. Bukan, kadang-kadang dia tunggu orang mai hantar hadiah, hantar apa-apa. Sekali dia bagilah makan. Dia sendiri tak ada makan. Itu sifat Nabi. Kemudian dia kata bila kami sampai kami adalah nampak 3 ekor kambing. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا. Nabi kata okey, pi perah kita minum susu tu. Fakunna nahtalib, kami pun pi perah. Fayashrabu kullu insan minna nasibahu. Setiap daripada kami boleh seorang semangkuk. Nabi semangkuk, kami 3 boleh seorang semangkuk. Wa narfa'u lin nabi nasibahu, kami pun bawa pilah bagian Nabi untuk dia minum. Fayaji'u minal layl, malam tu settle, boleh seorang semangkuk kenyang. Arab begitu lah, dia minum susu, dia makan roti sikit lebih kurang dia kenyang lah kan. Nampak macam kita baca kisah Abu Hurairah lapar tu kan. Lepas tu ada boleh susu segelas, Nabi suruh pergi panggil habis orang Masjid Nabawi yang miskin tu. Abu Hurairah kata dah lapar, ada pula segelas, pergi kelui habis kan. Lepas tu dia minum sampai kenyang kan. Itu cerita Abu Hurairah. Tapi yang ni cerita Miqdad. Dia kata fayaji'u minal layl fayusallimu tasliman la yuqidhu na'iman wa yusmi'u ay yaqdan. Dia kata apa? Dia kata Nabi SAW ni apabila dia balik pada waktu malam, dia akan bagi salam sebelum masuk ke dalam rumah, tasliman la yuqidh na'iman. Dia akan bagi salam yang tidak mengganggu orang tidur. Wa yusmi'u al-yaqdhan, dan dia akan bagi salam yang orang tidur tak terjaga, tak terkejut, orang yang tak tidur dengar. Maksudnya tak derah, tak pelan. Pelan sampai tak dengar langsung pun tak. Assalamualaikum. Pasal dia hormat orang tidur. Dia tak balik-balik ni apa duk belengkak tidur awak magik-magik mayang tak. Dia bagi salam Assalamualaikum, yang tak tidur dengar, yang tidur tak dengar. Adab masuk rumah bagi salam, tak ganggu orang. Bukan masuk lagu kawak, masuk terus tak ada bagi salam apa pun tak juga. Masuk hingak pun tak juga. Kadang-kadang kita main masjid iktikaf orang duduk tidur kan. Kita baca Quran bagi pelan, semayang bagi pelan kan. Orang nak tidur itu hak dia untuk dia rehat kan. Okey. Kemudian Nabi ni bila dia bagi salam, dia balik sebelum dia tidur, dia masuklah rumah dia, ya'til masjid fayusalli. Dia akan pi masjid dulu. Masjid tu sebelah tu je.
Pasal tu kita baca hadis Aisyah selak terai tu. Sebelah tu je. Dia pergi masjid, dia semayang sunat, lepas tu thumma ya'ti syarabah, dia pergi tempat dia, lepas dia semayang, dia masuk dalam bilik sebelum dia lena, dia pergi tempat minum susu, dia minum. Jadi Nabi punya sunnah rutin minum susu sebelum tidur. Jadi tuan-tuan boleh amal sunnah ni. Minum susu sebelum tidur. Itu amalan Nabi. Minum susu sebelum tidur. Bukan minum kopi sebelum tidur. Okey. Fa'atani asy-syaitan dzata lailah. Settlelah malam tu. Kami minum, Nabi minum, semua lena. Marilah setan ni satu malam. Setan mai dekat Miqdad ni satu malam. Wa qad syaribtu nasibi. Aku dah minum. Malam tu aku dah minum susu aku. Faqala Muhammad ya'ti al-ansar. Setan bisik dekat telinga aku. Dia kata, Miqdad, hang dah minum dah bahagian hang. Bahagian Nabi dah lagi kan? Hang minumlah. Pasal apa? Ya Muhammad ya'ti al-ansar fayuthifuna. Muhammad ni dia pergi rumah orang Ansar. Orang jamu dah dia tak minum masa lagi. Hang minumlah kan. Wa yusibu indahum ma bihi hajatun ila hadhihi jur'ah. Dia pergi rumah orang Ansar, orang jamu dia lagi sakan, dia tak mau dah susu ni. Hanglah perhabis. Fa ataituha fa syaribtuha. Yang kata setan ni sahabat pun rebah. Fa ataituha fa syaribtuha. Aku pun fikir boleh tui juga no. Ni yang tuan-tuan duk rasa kadang-kadang mai bisikkan tu, itu bisikkan syaitan tu. Ambil bukan siapa nak tahu. Kan? Lepas ni hang ganti balik. Macam-macam lah kan. Suara-suara macam yang jahat tu, suara setan lah. Walaupun tuan-tuan tak nampak dia mai duduk tepi dengan siung, dengan apa, rambut panjang duk hihi. Dah. Suara yang suruh jahat tu suara setan. Nampak? Jadi dia kata apa? Falamma an waghalat fi batni, aku pun minum kenyang ah. 2 gelas, 2 mangkuk. Mangkuk dia dengan mangkuk Nabi. Mau tak kenyang? Wa alamtu annahu laysa ilaiha sabil, qala naddamani syaitan. Mai pula setan. Tadi dia suruh aku minum, yang ni dia mai pula. Mai buat apa? Waihak. Miqdad kata, setan tu kata kat dia, celaka hang Miqdad. Ma sana'ta, hang buat apa ni? Nampak yang kata setan ni. Setan ni, nampak? Dia kata waihak. Waihak ni dalam bahasa Arab celakalah. Waihak. Celakalah hang Miqdad. Ma sana'ta, apa yang telah engkau buat? Asyaribta syaraba Muhammad, adakah engkau telah minum susu Muhammad? Dia jamu hang makan, bagi hang duduk rumah dia, hang pergi tibai susu dia. Sahabat apa hang ni? Tadi yang suruh dia minum siapa? Setan tu lah juga. Tu yang kata setan tu. Yang kata setan tu. Nampak? Lepas tu dia kata apa? Fatadhhabu dunyaka wa akhiratuka. Habislah hang Miqdad. Dunia apa lingkup, akhirat nanti hang jahanam. Wa alayya syamlah. Lepas tu dia duk suhati lah, dia suhati. Aku pun pi nak lena tak boleh. Duk bersalah ni, duk syaitan duk bagi aku rasa bersalah ni. Kan? Duk aku bagi sangka buruk dekat Nabi macam-macam lah. Dia kata wa alayya syamlah. Aku pun lena tarik kain selimut. Syamlah ni kain selimut. Idza wada'tuha ala qadami kharaja ra'si. Tapi kain selimut ni kain selimut hak jenis kecil. Aku tutup kaki, kharaja ra'si. Cuih kepala keluar. Lekeh selimut tutup kaki, kepala keluar. Idza wada'tuha ala ra'si, kalau aku tutup kepala, kharaja qadamaya. Keluar pula kaki. Jadi nak buat lagu mana tuan?
Dia kata waja'ala la yaji'uni an-naum. Aku tak boleh lena pasal aku duk rasa bersalah. Aku rasa aku dah buat satu benda yang dosa. Lepas tu dia kata wa amma sahibaya fanam. Dua orang lagi kawan aku punya bagus bantai lena. Pasal depa tak buat salah apa. Tu dia tuan-tuan yang orang kata orang bersalah ni lena tak. Dia apa? Macam mana dia kata apa? Tidur tak lena. Makan tak kenyang. Kan orang yang buat salah ni dia tidur kan? Dia dah tak kena. Yang depa dua ni depa minum hak depa ya. Depa tidur elok depa tak salah apa. Fanamma wala yasna'a ma sana'tu. Dia kata fanama lenalah depa dua tu kerana apa? Walam yasna'a ma sana'tu, kerana depa tak buat kelaku apa yang aku buat. Qala faja'an nabi. Nabi pun balik. Fasallama kama kana yusallim. Biasalah. Balik Nabi buat apa? Assalamualaikum. Siapa yang lena tak dengar, yang ni dengar. Steady Nabi. Thumma atal masjid. Habis bagi salam, tiap-tiap dia macam tu. Habis salam, dia pergi sembahyang. Sembahyang 2 rakaat. Lepas tu, thumma ata, lepas dia rutin Nabi masuk bagi salam, pergi sembahyang 2 rakaat, minum susu lena. Minum susu lena. Thumma ata syarabahu fakashafa. Nabi pun pergi tempat yang duk biasa minum susu tu, buka. Fakashafa. Kash ni selak. Buka tengok. Falam yajid fihi syai'a. Dia kata apa? Dia kata tak ada apa. Saya lupa tadi, tertinggal. Setan kata dekat Miqdad, dia kata apa? Saat lagi Muhammad balik hang mampu. Dia kata apa? Fala yajiduhu fayaji'u fala yajiduhu. Satgi Nabi balik, syaitan tu kata dia tengok susu dia tak ada, tahu dia buat apa kat hang. Hang jaga yang Miqdad tak boleh lena tu, tahu dia cucuk apa? Fayadu'u alaika. Dia akan doa siapa minum susu aku. Macam kita kan tuan-tuan. Siapa ambil kasut aku bagi aksiden patah riuk bang. Kita selalu jenis doa yang memang doa, kira doa kawan tu memang tersungguh kan. Kita kalau dengar doa tu memang takut doa pecah perut lah, doa apa lagi apa, doa apa kan, kembung perut dia lah, kena nu lah apalah. Dia kata fayadu'u ala. Arab ni kalau dia kata da'watu ala, doa ala ni buruk. Kalau baik dia akan kata da'watun li, doa li, dia guna lam. Kalau lam untuk baik, kalau ala buruk. Pasal tu doa mak bapak tu Nabi tak kata doa li, Nabi kata da'watul walid, doa mak bapak ala. Tengok, ala tu merujuk doa buruk. Sebab tu doa yang mustajab ni doa buruk mak pada anak. Pasal dia guna doa ala. Kalau dengan li, doa baik. Pasal itu tuan-tuan jangan doa tak tahu ala. Kan? Lepas tu syaitan tu kata Nabi balik lagi, Nabi akan doa buruk. Miqdad duk bang dengar tu, duk pombang daripada awal tadi. Memang Nabi doa sungguh. Memang Nabi angkat tangan doa sungguh. Kan? Dia kata apa? Falam yajid fihi syai'a. Dia balik dia tak nampak apa-apa pun. Farafa'a ra'sahu ila sama. Nabi pun tengok ke langit. Sunnah tengok ke langit. Ada 2 hadis kita berjumpa. Satu bila Nabi keluar rumah, dia angkat tangan, dia angkat apa? Mata tengok ke langit. Sebelum Nabi keluar rumah, Nabi keluar tu dia akan angkat kepala tengok ke langit, dia doa. Dalam hadis ni pun Nabi angkat kepala tengok ke langit. Sebahagian ulama kata memang sunnahnya doa langut ke langit. Pasal ada hadis yang sebut Nabi angkat ke langit. Kiblat doa. Kan? Okey. Lepas tu dia kata apa? Faqultu. Miqdad kata, faqultu, aku kata, al-an yad'u alayya fa ahli. Kali ni kena dah aku, jahanam dah aku, dia doa lah. Pi dah aku. Musnah lah aku. Tuan-tuan, lepas tu dia nak dengar apa Nabi nak kata. Siapa minum susu aku kan? Minta Tuhan Ta'ala buat apa kau kan? Minta Allah Ta'ala buat apa? Tak.
Nabi doa, Allahumma at'im man at'amani wa asqani wa asqi man asqani. Ni doa yang Nabi ajak kita baca pada orang yang jamu kita makan. Allahumma at'im man at'amani. Orang jamu kita makan, kita nak doa apa? Dia terima kasih. Di samping kita terima kasih lain kali belanja lagi. Terima kasih, jangan lupa saya. Terima kasih, buat lagi. Kita doa satu. Allahumma at'im man at'amani. Ya Allah, kau bagilah makan kepada siapa yang bagi aku makan. Kita pergi kenuri ke, orang belanja kita ke, buat jamuan ke apa, dia bagi kita makan, kita doa ni. Bila yang Tuhan nak bagi dia makan ni? Sebahagian ulama kata rujuk kepada akhirat. Wa asqi, dan berilah minum man asqani, siapa yang bagi aku minum. Ini sunnah. Hadis yang kita baca ni sahih Muslim. Jadi tuan-tuan berapa kali tuan-tuan baca kat kawan tu? Nampak? Okey. Faqultu, lepas tu tuan-tuan kata, qala faghamattu ila shamlati fashaddadtuha alai. Dengar doa Nabi kata, ya Allah, kau bagilah makan pada siapa bagi aku makan, bagi minum pada siapa bagi aku minum. Aku bingkas bangkit, ambil aku punya syamlah, kain selimut aku tu, fashaddadtuha, aku pun ikat kain selimut tu, kan, ikat buat ni kain kecil ya, ikat baju tu buat macam ni. Wa akhaztu syafrah, sambak pisau, fantalaqtu ila a'nuth ayyuha asman fa'adbahuha. Aku nak dia kata syafrah ni pisau. Pasal tu Nabi kata tajamkan pisau, syafrah. Sambak pisau, ikat kain, dia nak pi dekat kambing yang 3 ekor tadi, dia nak tengok siapa yang paling berisi, dia nak sembelih, dia nak masak, dia nak jamu Nabi. Nak perah, susu dah habis. Pasal apa habis? Pasal apa habis? Dia dah perah tadi. Susu tu dia dah perah dah. Cuma yang tinggal lah ni daging ya, kena sembelih. Bila dia sembelih, habislah susu lepas ni. Tapi dia tak kira. Dia nak ambil doa tu. Dia nak bagi Nabi makan. Dia nak tebus kesalahan dia. Dia kata apa? Fa idza hiya hafilatun wa idza hunna huffalun kulluhunna. Bila aku pi tengok kambing tu nak sembelih, dia nak sembelih memang susu memang tak ada dah, habis dah, kering dah, dia perah. Cerah dah dia minum. Kawan dia pun minum habis dah. Sekali perah habis. Pipi tengok tuan-tuan, dia punya kantung susu tu penuh. Mukjizat ni. Penuh. Dia kata apa? Fa'amattu ila ina ali Muhammad ma kanu yatma'una an yahtalibu fih, qal fahalibtu fih hatta alathu raghwah. Aku pun perah sampai hatta alathu raghwah. Sampai apa? Sampai penuh ni, dia susu ni, dia last kali tuan-tuan tengok dia jadi apa? Susu ni bila perah atas sekali tu dah, dia berbuih tau. Dia berbuih. Perah, dia berbuih. Qainah. Faji'tu ila Rasulillah. Aku pun bawa. Rasulullah tak tahu dah. Rasulullah tak tahu, kata dia dah minum cerah dah. Rasulullah ingat depa tak minum lagi. Pasal selalu balik duk ada bahagian dia. Malam ni tak ada. Selalu okey je, malam ni tak ada. Dia pun buat mai lah, buat dengan tak bersalah apa dia buat mai. Dia kata apa? Asyaribtum syarabukum laylah. Ni yang kata Nabi dia tak tahu tau benda gaib. Tu yang saya kata tu untuk memuasakan pada Nabi. Dia buat mai susu, dia buat mai kan. Dia buat mai susu tu. Hampa tak minum lagi ke malam ni? Tak minum apa? Tiba 2 mangkuk noh. Tapi Nabi tanya asyaribtum syarabakum. Hampa minum tak lagi? Artinya Nabi tak tahu. Nabi duk ingat tadi depa tak minum lagi. Miqdad nak jawab. Tak jawab. Dia buat tak dengar. Dia kata, ya Rasulullah, isyraq. Nabi tanya, hampa minum tak lagi? Rasulullah minum lah. Soalan dia, hampa minum tak lagi? Dia tak kata, dia kata Rasulullah, isyraq. Minum, isyraq. Dak hang minum tak lagi? Isyraq. Dia sini duk gelabah tapi dia selamat lah pasal susu duk ada ni.
Lepas tu fashariba thumma nawalani. Lepas tu Rasulullah pun minum, dia bagi kat aku. Rasulullah minum, dia suruh kat aku. Aku ni sengkak dah. So, aku pun, ya Rasulullah isyraq. Rasulullah duk ingat dia tak minum ni. Nah, minum. Dia terdedah, minum. Allah kata, baguslah kan? Dia tak minum. Fashariba thumma nawalani. Lepas tu dia minum, dia suruh kat aku. Awak yang tak minum. Falamma araftu anna Nabi qad rawiya. Lepas tu aku tengok Nabi pun sengkak dah, kenyang dah. Pasal dia tak minum, dia suruh Nabi. Nabi minum, suruh kat dia, dia patah balik kat Nabi. Minum. Nabi tengok. Dia minum, dia ingat kau orang. Barangkali kawan tu tak minum lagi, kita orang main-main hidang, kawan yang hidang tu hang pesah ke diri, cerah kita. Lepas tu dah habis kenyang, hampa makan tak lagi? Oh, ayat tu pun. Dia hidang-hidang main, kita dah makan. Yang hidang yang apa ni, yang duk bekerja ni makan tak lagi? Tak lagi. Oh, saya nak jemput pun habis lah. Kita lupa kan? Itu. Dia kata, wa asabtu da'wah, aku pun rasa doa tadi boleh kat aku. Pasal aku yang bagi Nabi minum. Nabi kata, siapa bagi aku minum, Allah bagi dia minum. Asabtu da'watahu. Aku dah boleh doa Nabi hak tadi ni kena kat aku. Dhahiktu hatta ulqitu ilal ar. Aku punya seronok boleh layan Nabi, boleh pula doa tu, aku gelak sampai berguling-guling atas tanah. Punya syok dapat doa Nabi. Settle masalah malam ni. Rasa yang bersalah tadi rasa tebus habis dah. Faqala an-nabi ihda sawatika ya Miqdad. Dia macam, Nabi tanya, macam tersingkap sikit dia punya betih, macam pelik sikit lah kelaku dia kan. Duk tak duk dia gelak. Nabi tanya, awak hang bersiapa? Faqultu ya Rasulullah kana min amri kada. Barulah dia cerita ni, nak cerita bagi. Sebenarnya tadi ni hak Rasulullah punya susu tu saya dah minum tibai cerah dah. Lepas tu saya duk dembang takut Rasulullah marah kat saya. Lepas tu cerita-ceritalah yang dia baca cerita tadi ni. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, ma hadhihi ila rahmatun minallah. Rasulullah kata, yang hampir susu banyak balik itu yang kita boleh minum, kata walaupun hampa, semua tu rahmat Allah Ta'ala kat kita. Nabi tak marah. Kalau dia habaq pun Nabi tak marah. Nabi tak marah. Dia kata, afala kunta adantani fanuqidha sahibaina fayusibani minha. Tak apa habaq pun tak apa. Kalau habaq tadi kita boleh gerak daripada dua orang tu main minum sekali dengan kita. Boleh minum ramai-ramai. Dia kata apa? Dia kata, wallazi ba'asaka bil haqq, demi Allah wahai Rasulullah, ma ubali idza asabtaha wa asabtuha ma'ak man asabaha minan nas. Aku tak heran orang lain yang aku tahu Nabi minum kenyang. Depa tu biar depa lena lah minum kenyang kan. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Itu cerita apa yang berlaku kepada Miqdad bin Aswad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu cerita yang menarik, yang banyak istifadah, banyak ibrah, faedah yang boleh kita petik daripada hadis ataupun daripada cerita ini. Yang pertama, tuan-tuan, apa dia? Yang pertama, di dalam hadis ini kita boleh belajar tentang sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memuliakan tetamu, meraihkan sahabat, membantu orang yang berhajat walaupun diri baginda sendiri bukanlah orang yang berkemampuan. Ini contoh yang kita boleh ambil. Nabi SAW seboleh-bolehnya dia tidak akan tolak. Dia akan ikhtiar semampu mungkin untuk membantu orang lain. Sebab itu kalau kita tengok banyak hadis, Nabi ni dia bukan setakat cakap ya, dia buat dalam tindakan.
Dia bukan setakat ajak orang supaya bersedekah. Kita mungkin boleh cakap tajuk sedekah, mungkin boleh cakap tajuk memuliakan tetamu, memudahkan urusan orang lain, menghilangkan kesusahan orang lain. Itu mungkin kita boleh cakap. Kita boleh boleh sebut, tetapi tang amalan belum tentu. Tapi Nabi buktikan dalam hadis ni, dia membuktikan kata-kata dia dengan dia menerima 3 orang sebagai tetamu dia dalam keadaan dia sendiri tak mampu. Pasal itu tuan-tuan, kalau boleh tuan-tuan, kalaulah kita ada dalam situasi yang, pasal itu sedekah ni mengikut kemampuan. Macam yang Nabi buat ni, setakat mana dia mampu, dia jamu. Nampak? So kita ambil yang pertama, sikap dan sunnah Nabi dalam membantu. Pasal itu kadang-kadang tuan-tuan mai kat kita banyak sumbangan bantuan ke apa, kita jangan tolak. Kalau kita sendiri tak boleh, salurkan pada cabang lain. Ataupun kita setakat boleh, tak payah kita tunggu. Pasal itu tuan-tuan, masyhur kata-kata tak perlu kita tunggu kaya untuk sedekah. Kita sedekah sampai kita kaya. Tak perlu tunggu kita banyak untuk sedekah. Kita sedekah setakat mana kita mampu. Maka sebab itu tuan-tuan, Nabi ajak dalam hadis ni, bagi sekadar kita mampu. Sahabat tadi mungkin tak ada apalah kan. Pasal itu tuan-tuan baca tak kisah Aisyah. Mai di rumah dia, satu wanita bawa 2 orang anak, 3 orang. Aisyah masuk, ada 3 biji kurma. Dia ambil semua, dia bagi kat 3-3 tu. Dia tak tinggal langsung untuk dia. Kok-kok dia ambil, dia tinggal sikit dah. Hebat isteri yang duduk dalam rumah tangga Nabi. Azan dulu, sekejap lagi saya akan sambung 2-3 pengajaran yang boleh kita ambil daripada cerita Miqdad bin Aswad, insya-Allah taala. Okey, dan so yang bab itu saya ingat kita jelas. Cuma tinggal sekarang ni hadis tu banyak dah kita dengar. Sikap kita nak bertindak tu lah. Yang kedua, Miqdad cerita tadi, dia pergi rumah sahabat-sahabat yang lain, semua tak terima. Semua tak layan. Apa yang kita boleh belajar? Tuan rumah berhak dan berkuasa to refuse, reject, tolak siapa-siapa yang dia tak mau mai. Kita tak boleh kata apa. Assalamualaikum, ingat nak pergi di rumah Ustaz? Lapar, ada apa hang masak lah, aku nak pergi makan. Jarang kita kata begitu kan. Tapi kalau orang nak pergi di rumah kita, faham lah. Ada di rumah? Ada, mai. Mai tak jamu apa? Kan? Faham tak maksud? Kalau dia nak mai tu. Contohi Nabi Ibrahim. Quran bila dia sebut the best host, tuan rumah yang terbaik sekali dalam Quran awak dekat siapa? Nabi Ibrahim. Siapa tetamu dia? Malaikat. Dia sembelih kambing. Bukan kata wajib sembelih kambing, bagi yang terbaik. Angkat. Dia tak mau makan pun angkat. Apa yang ada angkat. Kalau lagi ni, dia ajak pergi duduk dapur. Buka peti air. Ni peti air. Nak ambil apa ambil? Panggil. Okey, nampak tuan? Tapi kalau dia tak mau terima, itu hak dia. Dia tak berdosa dan tidak aib. Dalam Quran sebut apa? Dalam hadis sebut apa? Ni kita sebut sikit berkaitan dengan kadang-kadang orang ni bila dia mai, bila kita terima dia, kita kena yukrim, ikram ad-dhaif. Bila kita sanggup dia jadi tetamu kita memang kena raih habis-habisan. Jamu, makan lah, apa semualah kena layan dia betul-betul. Tapi kalau kita tak mau layan, kita jangan terima langsung. Pasal kalau kita dah terima, kita dah sanggup, kita kena layan. Antara hadis yang kata tuan rumah berhak tolak adalah hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, idza sta'zana ahadukum thalathan fala yu'dhan lahu falyarji'. Apabila kamu meminta izin sebanyak 3 kali, kamu tidak diberi izin, maka baliklah. Hadis Bukhari Muslim. Tuan rumah ada power, kuasa untuk tak terima. Berdosa tak? Tak berdosa. Kita pun fahamlah. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Telefon 3 kali, mesej 3 kali, WhatsApp 3 kali, Telegram 3 kali, Beep 3 kali. Semua hantar 3 kali kan.
tak jawab, dia tak mau terima lah tu. Kan? Esok dia telefon, semalam hang ada telefon ke? Dia tak mau terima, faham lah kan? Ini dia pi 3 kali, dia ringgut. Dia ada, nampak lampu. Ini orang jahil. Orang tak ada ilmu. Orang yang tak ada adab. Balik. Cukup, dia tak mau. Mungkin dia letih, dia ada masalah. Pak, Nabi ajar adab, kita mengaji. Bagi salam 3 kali, balik. Kan? Okey. Lagi apa dia lagi? Kemudian dalam Quran dia kata apa? Dalam Quran tuan-tuan tengok dalam surah An-Nur ayat 28. Surah An-Nur ayat 28. Wa in qila lakum irji'u farji'u. Apabila dikatakan kepada kamu baliklah, farji'u, pilah balik. Huwa azka lakum, itu lebih baik bagi kamu. Sampai dia boleh kata macam tu. Kita pipi, dia jawab salam. Saya ingat nak mesat. Tak maaf lah. Saya tak terima tetamu. Minta balik kan? Apa hang suruh aku balik? Dia mungkin tak sesuai dia terima kan? Itu hak dia. Nampak? So, tindakan sahabat tadi yang tak terima miqdad sebenarnya tak salah. Tak berdosa. Kerana mereka tak mau. Mereka tak mampu. Okey? Nampak? Tapi rugilah kita tak dapat pahala kan. Kita nak contohi Nabi lah, usaha sedaya upaya. Yang seterusnya tuan-tuan hadirin mukminin, yang ketiga apa dia? Di sini menunjukkan kelebihan, keutamaan dan kebesaran susu. Silap saya tak jual susu no. Tidak entah untung ni. Susu ni minuman yang sunnah. Tapi orang kita nya pandai lebih pada Nabi. Nabi minum susu lah. Mai boleh ke orang Melayu ni susu ni dia campur kurma, dia campur kismis, dia campur habatus sauda, dia campur ni minuman sunnah. Yang ni dia bukan minuman sunnah, minuman punah. Siapa ajak dia buat ingredient apa semua? Minuman dia bagi cerdik lah, minuman apa. Nabi minum susu lah. Sehingga para ulama kata Nabi minum susu ni pertama dia sihat. Yang kedua, itu memang makanan Arab. Hadis tentang susu sahih. Hadis tentang teh, kopi tak ada. Geng-geng kopi dah. Takkan nak biar kat pok susu ya. Kita pun boboh juga tadi. Barang siapa yang mati dalam keadaan kopi ada dalam perut dia, masuk syurga. Tuduh. Ada hadis tu. Hadis bohong mana tak tahu. Kan? Nampak? Bagus. Susu apa? Susu tak ada susu apa? Susu apa-apa saja. Susu dalam hadis ni susu kambing. Tapi ada hadis lain susu lembu. Antaranya, tuan-tuan tengok dalam hadis riwayat Abu Dawud. Juga kita tengok dalam hadis yang diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang lain, Nabi SAW sebut tentang susu. Dalam Quran pun sebut susu umum. Tengok dulu susu unta pula. Susu lembu. Inna Allah Azza wa Jalla lam yunzil da'an illa anzalahu shifa. Allah Ta'ala tidak menurunkan penyakit, melainkan dia akan menurunkan ubat. Kecuali penyakit tua. Penyakit tua tak ada ubat. Fa'alaikum bi albanil baqar. Dalam hadis ni Nabi kata fa'alaikum bi albanil baqar. Hendaklah kamu minum susu lembu. Fa innaha tarummu min kulli syajar. Susu lembu ni the best pasal apa? Nabi kata kerana dia adalah hasil daripada tumbuh-tumbuhan. Lembu makan apa? Lembu lepas ni dia jamu lembu dia biak. Susu cak biak. Kan? Nampak? Dalam Quran tuan-tuan tengok dalam surah An-Nahlu. Allah Ta'ala kata ni, surah An-Nahlu ayat 66. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu, kamu boleh mengambil banyak pengajaran. Kami beri minum kepada kamu daripada apa yang keluar daripada perutnya. Yang lahir daripada apa? Najis dan darah. Tengok dalam perut lembu tu, bercampur macam-macam, darah apa semua, yang keluar mai kat kita apa dia? Susu. Susu tu bersih. Boleh minum terus. Nampak tuan-tuan?
yang mudah diminum, lagi sedap rasanya bagi orang yang meminum. Quran kempen susu. Tapi macam nak jawab Bang Usuk ke tadi, Quran sebut semua binatang ternak, ada sebut kambing, ada sebut lembu. Susu terbuka. Janji tuan-tuan minum susu. Okey, faham? Okey. Kemudian tuan-tuan, dalam berkaitan dengan susu ni, Nabi SAW sebut dalam hadis Tirmizi, jangan tolak kalau orang beri bantal, minyak wangi dan susu. Jangan tolak. Dalam hadis yang lain juga, Nabi ni bila dia minum susu, ni tuan-tuan nak minum susu kan? Sunnah Nabi bila dia minum susu, dia buat apa? Dia akan kumuk sebelum lena. Abdullah ibnu Abbas meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah apabila meminum susu, selepas daripada baginda meminum susu, famadmada, baginda akan berkumur-kumur dengan air kosong. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya bagi susu itu dasaman, ada lemak. Jadi kalau tuan-tuan nak ikut sunnah, lepas minum susu, tuan-tuan kumur. Wallahu ta'ala a'lam. Sebahagian ahli perubatan kata, susu ni dia ada lemak tau. Bila lemak, kalau kita tak kumur, dia merosakkan gigi. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok gigi budak-budak yang hisap susu botol lekat di mulut tu, kan, dia akan rosak dia punya gigi. Nabi ajak ni cantik. Lepas minum kita kumuk atau kita lena. Kan? Siapa rajin berus gigi. Kan? Nampak? Itu berkaitan dengan susu. Nak cerita susu banyak pun tuan-tuan mau faham lah kan. Balik beli langgah sebelah. The bestnya susu fresh. Jangan susu yang campur-campur gula apa semua ni, tak maulah. Kan? Ni pergi bancuh susu bubuh gula apa semua, tak bagus lah kan. Ni susu yang fresh. Kan? Okey. Kemudian tuan-tuan lagi kita sunnah juga orang yang balik daripada luar, sebelum dia masuk ke dalam rumah dia memberi salam dan jangan mengganggu orang yang tidur. Ini adab berakhlak, bila masuk jangan ganggu, kita balik lewat tak apa. Kemudian dalam hadis ini juga mengajar kita untuk salat 2 rakaat apabila kita balik sebelum masuk ke dalam rumah, seperti yang dilakukan oleh Nabi. Tapi kalau kita balik, kita dah sampai rumah, kita salat 2 rakaat, lepas tu kita tidur. Itu adab. Itu adab. Kemudian tuan-tuan, hadis ini juga mengajar kita apa dia? Selain daripada adab-adab tadi, bolehnya kita minum dan makan sampai kenyang. Tuan-tuan tanya, boleh tak nak makan sampai kenyang? Boleh. Pasal Nabi minum susu tadi kata Miqdad sampai kenyang. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya apa hukum makan sampai kenyang, bolehlah. Boleh sampai makan sampai kenyang kan. Hadis yang kata kami nahnu qaumun la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nashba'. Kami tak makan sampai kami betul-betul lapar, dan bila kami makan, kami tak akan makan sampai kenyang. Hadis itu tidak sahih. Hadis yang sahihnya Nabi makan dan kadang-kadang Nabi makan sampai kenyang. Jadi tak salahlah, jangan terlebih kenyang. Faham tak? Kenyang lain, terlebih kenyang lain. Nabi kata makan sampai tulang belakang boleh pacak, bukan sampai patah tulang belakang. Beza tu. Nampak? Jadi tak betul lah orang kata hang ni makan apa sampai kenyang ni. Betul lah Nabi makan sampai kenyang. Sekali kalau tak kenyang, dia tak khusyuk. Betul tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, hadis ni juga apa dia? Hadis ni juga tuan-tuan, tidak salah kita makan lewat malam. Sampai teratur ulama bagi pandangan tak salah kita makan lewat malam jika ada keperluan. Tapi tengok makanan lah. Makanan yang sesuai, macam Nabi dia minum susu, minum air kosong kan. Nampak? Kemudian tuan-tuan, hadis ni juga menunjukkan satu sunnah untuk kita mengangkat kepala atau mendongak ke langit ketika kita berdoa seperti yang dibuat oleh Nabi. Dan ini merupakan fitrah manusia. Berikutnya, hadis ini juga menunjukkan kepada kita tidak salah gelak jika kita mengalami suatu benda yang sangat ajaib. Senyum boleh, gelak pun boleh. Sebab apa? Sebab Miqdad gelak, Nabi tak marah. Jadi kalau orang tanya apa hukum gelak, boleh. Tapi jangan sampai, kita tengok hang ni apa dia kan. Gelak sampai tak ingat dunia kan. Kadang-kadang tuan-tuan dengar orang buat lawak, dengar kawan-kawan sembang, nak tergelak-gelak. Nabi pun kadang-kadang tengok kelaku sahabat tergelak juga. Ini orang cerita lawak pergi duk teriak. Siapa hang teriak ni? Aku cerita lawak. Aku teringat neraka. Payah berkawan dengan wali keramat ni. Kan? Berikutnya juga, hadis ni juga mengajar kita apa dia tuan-tuan? Mengajar kita untuk berlumba-lumba, berdoa kepada orang yang memberikan sesuatu kepada kita. Kita tidak mungkin boleh membalas perbuatan seseorang melainkan dengan kita mendoakan semula kepada orang yang melakukan kebaikan. Tuan-tuan, paling mudah tuan-tuan sebut jazakallah khair. Moga-moga Allah membalas dengan kebaikan. Kalau orang bagi kita makan, kita doa ni kat dia.
tuan-tuan, yang paling utama dalam kita nak membalas budi orang adalah dengan kita mendoakan dia sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Lepas ni pakat-pakat doa tadi. Allahumma at'im man at'amana. Ada sahabat ni bila dia dengar Nabi doa tu, dia kata kalau aku tak buat boleh kat orang lain. Aku kena sambak dulu doa ni. Nampak tuan-tuan? Sebab itu tuan-tuan, kita kalau boleh nak jamu orang makan, cari orang-orang saleh. Cari orang-orang yang bertakwa. Pasal bila dia mai makan makanan kita, dia akan doa untuk kita. Pasal tu Nabi kata la yakul, tidak makan daripada makanan kami illa taqi. Tidak makan daripada makanan kami ini melainkan kami akan memilih orang yang bertakwa. Panggil orang masjid mai makan. Orang masjid mai makan dah lah, satu makan tak banyak. Yang kedua baca bismillah, baca alhamdulillah. Sebelum balik dia doakan kita. Kalau panggil geng mana hala malaun mana mai makan. Makan cerah apa semua kondem pula. Orang-orang masjid dia tak komplain, alhamdulillah syukur, alhamdulillah, Allahu akbar. Duk kira Allahu akbar tu, Allah hang jamu apa ni, subhanallah, Allahu akbar, Allah akbar. Dia syukur orang masjid ni, dia mengaji, ada ilmu kan. Sekali dia balik dia doa. Bayangkan tuan-tuan kalau kita panggil 3-4 orang doa mai kat kita. Depa ni pula orang-orang bagus, orang takwa, dapat kat kita doa dia. RM5, RM6 kita jamu, boleh doa tak padan dengan duit tu tuan-tuan. Nampak? Kita tak rasa besar dengan doa banding dengan apa sangat kita jamu. Tapi kita duk baca, doa apa ustaz? Rentah RM30 malam ni. Tak tahu dengan doa tu esok di akhirat lebih besar daripada RM30 tu. Kadang-kadang kita tak nampak. Tu kuasa doa. Dan yang terakhir tuan-tuan yang mungkin kita boleh ambil banyak sebenarnya faedah-faedah yang tuan-tuan boleh petik dan tuan-tuan boleh keluarkan sendiri daripada hadis ni. Dan yang terakhir tuan-tuan, betapa takut dan bimbangnya sahabat melakukan sesuatu yang boleh mengundang kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa takut Nabi marah dekat depa, walhan Nabi itu bukanlah seorang yang pemarah. Dan tuan-tuan jangan lupa peranan dan gerak laku syaitan yang ada dalam kisah ini. Betapa jahatnya dia menghasut dan menimbulkan suatu bisikan yang boleh menjahanamkan kita. Jangan lupa tajuk syaitan tadi, yang menghasut Miqdad tu dengan bisikan-bisikan yang menipu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan banyaklah sebenarnya yang boleh kita petik dan kita ambil daripada hadis yang kita baca pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan semua boleh balik ambil seorang sikit faedah dan manfaatnya dan amalkan dalam kehidupan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.